Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1138, antara paparan utama. Benarkah ekonomi negara sudah pulih? Inilah dia demokrasi pandai. Rakyat mahu bantuan, bukan lagi satu Suruhanjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia sudah pulih daripada kemelesetan dan ekonomi akan berkembang sebanyak 5.75% pada tahun 2022 dipacu oleh permintaan dalam negeri yang terpendam dan permintaan luar yang terus kukuh. Ini sejajar dengan unjuran pertumbuhan kerajaan antara 5.3% dan 6.3% bagi 2022. Keluaran dalam negara kasar KDNK tahun lalu sebanyak 3.1%. Demikian mengikut tabung kewangan antarabangsa IMF lapor bernama 19 Mei lalu. Menurut laporan dalam memberikan penilaian terhadap prospek pertumbuhan Malaysia, IMF menyatakan bahawa kadar vaksinasi yang tinggi di negara ini dan sekatan pergerakan yang terhad juga menyokong pengembangan ekonomi. Pertumbuhan Malaysia diunjurkan kukuh dalam jangka sederhana walaupun risiko kesan ekonomi jangka panjang adalah nyata, kata lembaga eksekutif IMF dalam kesimpulannya susulan perundingannya dengan pegawai Malaysia dalam laporan penilaian yang dikeluarkan April lalu. IMF turut mengalu-alukan pendirian Dasar Monetari Malaysia yang akomodatif kerana jangkaan inflasi diterajui dengan baik. Bank Negara Malaysia sebelum ini mengesahkan kedudukannya bahawa ia tidak akan menambat ringgit walaupun mata wang itu lemah. Ini ialah kerana sektor perbankan masih mempunyai permodalan yang baik dan sangat cair disokong oleh kualiti aset yang kukuh. Menurut IMF, sektor kewangan Malaysia kekal berdaya tahan dan ia digalakkan oleh pembaharuan sektor kewangan yang tertumpu pada keterangkuman, transformasi ekonomi dan ekonomi yang mampan. Ini akan membantu meminimumkan kesan ekonomi berkaitan pandemik sambil menggalakkan pertumbuhan inklusif dan penghasilan pekerjaan, kata IMF. Pada masa yang sama, IMF menyarankan dasar untuk mengukuhkan jaringan keselamatan sosial untuk menyokong pemulihan inklusif dan memudahkan penyimbangan semula luaran yang telah dilakukan Malaysia melalui peruntukan berkaitan COVID-19 yang mencecah berbilion ringgit. Katanya tindak balas dasar pandemik yang pantas, besar dan pelbagai serampang menyokong ekonomi. Jumlah perbelanjaan belanjawan peruntukan berkaitan COVID-19 bernilai sehingga 39 bilion ringgit, kira-kira 2.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2021. Lebih 2 kali ganda daripada belanjawan awal 17 bilion ringgit dan melebihi 38 bilion ringgit yang dibelanjakan pada 2020. Sehubungan itu, defisit kerajaan persekutuan mencapai kira-kira 6.5% daripada KDNK pada 2021, lebih tinggi daripada kira-kira 5.5% defisit yang diramalkan dalam bajet 2021. Hutang kerajaan persekutuan pula menurut IMF dianggarkan pada 63% daripada KDNK, di bawah siling hutang domestik sebanyak 65%. Demikian antara pujian IMF terhadap konsep keluarga Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang katanya memberi tumpuan kepada keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang bertujuan untuk membawa rakyat bersama dalam membantu negara pulih daripada pandemik COVID-19. IMF yang mempunyai 190 negara anggota turut memuji pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 kerana ia memberi tumpuan kepada meningkatkan produktiviti buruh, guna tenaga, meningkatkan ekonomi digital dan hijau serta mengukuhkan tadbir urus fiskal. Jom Channel bersetuju bahawa kerajaan Malaysia melaksanakan tindak balas dasar pandemik yang pantas, besar dan pelbagai serampang.
Menteri Kesihatan Malaysia Khairy Jamaluddin dilantik sebagai salah seorang naib Presiden Perhimpunan Kesihatan Sedunia WHA ke-75 yang berlangsung di Geneva, Switzerland pada Ahad di atas usahanya itu. Namun untuk menyatakan langkah agresif dalam memerangi COVID-19 itu mampu mencetuskan kemampanan ekonomi agak terlebih puji. Hari ini ringgit berada pada 4.38 berbanding dolar US. Gejala kesan kejatuhan ringgit ini dapat disaksikan di merata-rata. Pada Sabtu 28 Mei lalu, rumah terbuka di Dataran Merdeka bertukar menjadi kucar-kacir apabila para pengunjung berebut-rebut untuk mendapatkan KFC percuma yang disediakan. Ada juga yang berang kerana tidak sempat mendapatkan hidangan tersebut lantaran sudah habis. Inikah tanda ekonomi sudah pulih? Tentunya tidak. Menurut data Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, Indeks Harga Pengguna IHP yang menjadi pengukur aras utama kadar inflasi negara kini terus mencatatkan kenaikan 2.3% pada April lalu. Angka itu secara langsung memperlihatkan kenaikan inflasi telah melepasi purata inflasi negara bagi tempoh 2011 hingga April 2022 iaitu di paras 1.9%. Berdasarkan data tersebut, kenaikan inflasi makanan kepada 4.1% dalam kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol ini telah berlaku disebabkan beberapa faktor seperti kekurangan bekalan, cuaca serta harga makanan ternakan. Justru apakah yang dimaksudkan dengan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dasar Perdana Menteri itu jika harga makanan ruji seperti ayam, ikan dan minyak masak naik, begitu juga harga tepung serta sayur-sayuran juga turut naik. Selain itu, apakah Malaysia kini boleh dikatakan berusaha meningkatkan produktiviti buruh dan guna tenaga sedangkan 500,000 buruh itu didatangkan dari Bangladesh? Bilangan ini tidak termasuk 60,000 lagi dari negara asing yang akan bekerja sebagai pengawal keselamatan. Justru merujuk kepada laporan IMF, di manakah berlakunya penghasilan pekerjaan itu. Sementara itu, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin pada Februari 2022 berkata, bilangan penganggur ialah seramai 671,000. Mereka ini nak kerja apa? Akhir sekali, apakah Malaysia mengamalkan ekonomi hijau tatkala negara ini semakin hilang kehijauan semula jadinya apabila hutan ditebang habis untuk dijadikan ladang hutan? Laporan IMF hanya cantik di atas kertas sahaja. Kita perlukan laporan yang menyusuri kehidupan sebenar rakyat untuk merangka dasar yang mampan dan adil berasaskan kesaksamaan untuk rakyat. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membedal demokrasi purba, monarki dan teokrasi di barat dalam tulisannya bertajuk Demokrasi Pandir pada 22 Mei 2022. Paling kelakar ialah kritikan beliau mengenai teokrasi. Katanya, golongan agamawan daripada kalangan para padri atau sami mengambil tempat atau mendominasi kerajaan yang meletakkan diri mereka berkuasa dengan kuasa Tuhan, lalu mengada-adakan hukum yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bezanya ajaran ini dengan slogan PAS, undi PAS dijamin masuk syurga? Sama sahaja. Tiada dalam ajaran Islam hukum sedemikian. Pada masa yang sama, Abdul Hadi berhujah bahawa Islam membawa konsep wasatiyah yang berkonsepkan adil terhadap semua, sekaligus menolak teori demokrasi purba, monarki dan teokrasi. Beliau menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa sebagai sandaran kepada hujahnya. Ayat 58 dalam surah Al-Nisa membawa maksud, sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Namun adakah PAS berpegang kepada ayat tersebut? Lihat sahaja pelantikan menteri dan timbalan menteri PAS, adakah mereka ahli dalam kementerian yang mereka terajui? Apakah kelulusan akademik timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tun Ibrahim Tuan Man dalam bidang alam sekitar dan air? Apakah kepakaran Ketua Dewan Ulama PAS Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh mengenai pertanian? Kini negara bertembung dengan dua masalah besar berkaitan kementerian mereka, bencana alam sekitar serta banjir yang berulang-ulang dan masalah kenaikan harga serta bekalan makanan yang kian meruncing. Apakah setakat ini kenyataan menteri dan timbalan menteri berkenaan yang boleh kita sifatkan telah menonjolkan keahlian mereka?
Tiada. Kita bersetuju bahawa konsep wasatiyah harus menjadi pegangan pemerintah. Namun untuk PAS berbangga bahawa ia mengamalkannya adalah ibarat jauh panggang daripada api. Menurut hujah Presiden PAS, konsep sekularisme yang memisahkan politik daripada agama dari sudut akidah dan akhlaknya menjadikan demokrasi itu semakin tempang sehinggakan keadaan tersebut memaksa rakyat menjadi pak pandir yang disebutkan dalam cerita lucu orang Melayu. Analogi beliau bahawa rakyat adalah pak pandir yang meniti kayu reput kerana terpengaruh dengan semut adalah satu penghinaan walaupun mungkin mereka daripada golongan sekular. Abdul Hadi cuba untuk tidak mengaitkannya dengan parti-parti politik di Malaysia. Namun ayat ini jelas mempamerkan tujuan analogi pak pandir tersebut. Kata Presiden PAS, begitulah demokrasi moden yang dicemari dengan rasuah, politik wang, pembohongan sewaktu berkempen yang menggoda suara majoriti masyarakat yang tidak berakal sempurna dan tidak berilmu. Mereka dikerah menjadi penyokong dan pengundi berslogankan suara rakyat, suara Tuhan atau suara rakyat, suara keramat. Belum ada lagi mana-mana ahli politik di negara ini melakukan slogan suara rakyat, suara Tuhan, iaitu tajuk sebuah buku yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 2020. Tetapi suara rakyat, suara keramat pernah dilaungkan oleh pemimpin keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Mei 2013 yang dipinjam oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Rakyat pada November 2020. Suara rakyat, suara keramat bermaksud mandat itu datang daripada rakyat, maka merekalah yang sewajarnya diberikan keutamaan, bukan diperlekeh seumpama pak pandir. Tidak dapat dinafikan bahawa sesiapa termasuk pemimpin yang dianugerahkan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil pengajaran. Namun pengajaran apa yang diambil oleh PAS apabila bersekongkol dengan gerombolan kleptokrat yang menjatuhkan kerajaan yang telah diberikan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Kononnya rampasan kuasa itu tindakan tebuk atap yang dilaksanakan secara demokrasi. Jelas, PAS menolak mandat rakyat, malah memperlekeh pengundi seumpama pak pandir. Sedangkan politik banyak kolam yang diamalkan PAS itulah sebenarnya demokrasi pandir amalan parti itu. Jom channel kembalikan sabda Rasulullah SAW yang dipetik Abdul Hadi sendiri. Kebijaksanaan itu laksana barang tercicir kepunyaan orang yang beriman, maka di mana sahaja ia didapati, maka dialah yang paling berhak mengambilnya. Riwayat Al-Tirmizi 2687 dan Ibnu Majah 4169. Selepas merampas kuasa menerusi jalan fitnah yang beberapa kali kalah di mahkamah, layakkah pemimpin PAS untuk melabel pihak lain seumpama pak pandir? Setelah hutan di sebuah negeri ditadbir PAS digondolkan dan rakyat tidak mendapat air bersih bertahun-tahun, layakkah di kalangan mereka berhak untuk dianggap memiliki kebijaksanaan? Sebaliknya, tindakan politik yang mereka amalkan bukan jalan Islam untuk menuju ke syurga, tetapi inilah demokrasi pandir yang sebenarnya. Penubuhan Suruhanjaya Pematuhan Syariah membazirkan dana awam, kata bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz. Beliau berkata Malaysia tidak memerlukan sebuah lagi badan kawal selia memandangkan sudah wujud lambakan badan yang berperanan seumpamanya tetapi tidak menunjukkan apa-apa hasil. Kini terlalu banyak pasukan petugas dan jawatankuasa mekar berkembang namun tiada laporan dibentangkan, apatah lagi tindakan sebenar diambil. Dana awam yang sepatutnya disalurkan kepada kumpulan sasar dalam masyarakat selain kepada pelbagai sektor ekonomi dibelanjakan secara membuta tuli, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu bernama memetik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai berkata, kawal selia ekonomi halal di negara ini boleh disatukan menerusi penubuhan Suruhanjaya Pematuhan Syariah. Dalam ucap tama sempena syarahan Tun Abdullah Ahmad Badawi itu, Ismail Sabri berkata pada masa ini cadangan kawal selia sedia ada lebih terhad kepada sektor keuangan Islam melalui Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security, manakala Jabatan Kemajuan Islam JAKIM pula mengawal selia industri halal. Saya menyeru saranan ini dapat diberi perhatian sewajarnya agar aspirasi menjadikan Malaysia sebagai model rujukan utama dalam bidang ekonomi halal dapat direalisasikan, katanya.
Bagaimanapun Rafidah berkata, Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC yang ditubuhkan pada 2006 sudah diwujudkan untuk mempromosi industri halal dan memastikan pematuhan syariah. Beliau juga membidas kerajaan kerana kurang kompas tadbir urus negara untuk memacu negara ini ke hadapan. Katanya koordinasi dan pertimbangan lebih baik diperlukan sebelum merangka dasar atau menubuhkan entiti tadbir urus baharu. Mengulas mengenai dua pandangan yang bertentangan ini, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin berkata, sejujurnya agak sukar untuk tidak bersetuju dengan pandangan jitu Tan Sri Rafidah. Bagi saya, beliau begitu jujur memberi pandangannya yang ikhlas sesuai dengan pengalaman panjangnya mengemudi Kementerian Perdagangan Luar Negeri suatu masa dahulu, katanya dalam satu kenyataan. Hanifah amat bersetuju dengan pendirian Rafidah dan berpandangan kerajaan tidak perlu terus-menerus terjebak dalam kegiatan membazirkan dana awam, apatah lagi pada waktu kritikal seperti sekarang. Governmen Tebuk Atap tentu sedar bahawa ekonomi negara sudah sedia teruk dihimpit oleh pandemik COVID-19 yang hampir melumpuhkan negara dan rakyat, dan sebelumnya ekonomi juga teruk diganyang oleh si penjenayah kleptokrat yang kini disanjung ibarat seorang wira. Takkan Governmen Tebuk Atap tak nampak semua itu? Dan mengapa Governmen Tebuk Atap kini masih bernafsu untuk terus-menerus membazirkan wang rakyat? Bidasnya, menurut Hanifah, cadangan yang ada elemen syariah di dalamnya sudah tentu sedikit sebanyak akan dieksploitasi semaksimum mungkin untuk menaikkan imej dan reputasi Perdana Menteri dan UMNO, khususnya dalam kalangan para pengundi Melayu Islam. Namun ujar Hanifah, ramai melihat kepimpinan Perdana Menteri sekarang terlalu lemah. Beliau kelihatannya tidak memiliki gengsi. Sambutan yang diberi kepadanya baru-baru ini selepas balik dari Amerika memeningkan ramai pihak, sehingga ada yang bertanya, adakah kejayaan lawatannya itu kerana dia dapat bersalam dan bertutur dalam bahasa Inggeris dengan Joe Biden? Sindirnya, kata Hanifah, sudah tentu para pengkritik kepada idea Perdana Menteri itu akan mudah dilabel sebagai anti-syariah atau anti-Islam. Menurut beliau, dalam negara yang berselirat dengan golongan yang merasakan mereka insan suci dan kudus, maka sudah tentu tidak susah untuk seseorang itu dilabel dan diberi cop tertentu dalam isu sebegini. Malangnya kerana ketaksuban mereka yang terlalu pekat, agak sukar untuk mereka melihat dan menilai bahawa apabila kita bercakap tentang kepatuhan syariah itu, antara lain, ia juga merangkumi mengelakkan budaya pembaziran, apatah lagi pembaziran wang rakyat atau dana awam dalam tindakan kita. Atas dasar itu, dalam persekitaran yang patuh syariah, misalnya, mungkin sukar untuk membayangkan misalnya senario di mana ada pemimpin yang bergaya seperti peragawan fashion dengan memakai pakaian yang harganya beribu ringgit. Tegas Hanifah dipercayai merujuk kepada baju Ismail Sabri ketika bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong baru-baru ini. Jelas Hanifah, penubuhan sebuah Suruhanjaya baharu bermakna kerajaan perlu menggubal undang-undang baharu dan seterusnya pelantikan sejumlah kaki tangan awam baharu untuk melakukan kerja-kerja pengoperasian Suruhanjaya tersebut. Dalam bahasa mudahnya, government kena menyuntik wang rakyat kepada badan baharu itu. Setiap tahun akan diluluskan belanjawan yang mungkin cecah sama ada jutaan atau bilion untuk Suruhanjaya itu beroperasi. Ujarnya, wang pembayar cukai yang diambil dari dana wang yang disatukan akan digunakan, kata ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang itu. Seterusnya, Hanifah berpendapat Badan Halal Development Corporation boleh diperkasa daripada membazir wang negara bagi menubuhkan sebuah Suruhanjaya. Adalah tidak wajar dan pelik sekiranya sebuah badan yang dikatakan mematuhi syariah ingin ditubuhkan, sedangkan sejak awal idea penubuhan itu berpotensi membawa governmen Tebuk Atap kepada amalan yang tidak patuh syariah, iaitu pembaziran dana awam. Tempelaknya, yang pasti penubuhan sebuah lagi Suruhanjaya, ahlinya atau ahli badan penasihatnya jika ada, mungkin terdiri daripada para Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan Profesor yang kini sudah pun menganggotai pelbagai institusi, majlis dan Suruhanjaya. Ada masa ke? Akhirnya yang mencanak naik hanyalah kos operasi, sedangkan hasilnya belum tentu lagi. Sungguh, rakyat mahu bantuan demi kelangsungan hidup, bukan sebuah lagi Suruhanjaya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.